Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Sebelum itu sahabat sekalian perlu ketahui bahawa ilmu ini adalah ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ihsan, atau dikenal sebagai ilmu tasawuf mukasyafah, atau juga dikenal sebagai ilmu martabat 7, atau dikenal sebagai ilmu rahsia atau ilmu sir. Ini adalah ilmu tahap tertinggi di dalam ilmu agama Islam. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta jangan lupa komen qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Tajuk pada hari ini ialah Dajjal di dalam diri kita. Sahabat sekalian, Dajjal di dalam ilmu syariat, ia memang betul ada. Memang ianya benar-benar ada. Dan wajib kita percayai bahawa Dajjal akan keluar pada akhir zaman nanti. Dajjal akan mengaku bahawa dia adalah Nabi palsu. Dan dia mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Dan dia adalah membawa kebenaran. Dan dia mengaku bahawa dialah Nabi Isa alaihissalam. Dan dia mengaku bahawa dia adalah seorang Nabi. Maka di akhir zaman nanti, Dajjal akan membuat kerosakan di muka bumi ini. Itu adalah ilmu syariat atau ilmu luaran yang akan datang pada suatu hari nanti di luar diri kita, iaitu mengikut jasad kita. Tetapi sahabat perlu ketahui bahawa di luar diri dan di dalam diri juga ada juga Dajjal. Di luar diri dipanggil ilmu syariat, dan di dalam diri dipanggil ilmu hakikat. Di dalam diri juga mempunyai dunianya, iaitu dipanggil alam soghir. Dunia alam soghir. Maka apa sahaja yang di luar sana, maka ada juga di dalam diri kita. Maka untuk mengenal diri, maka seseorang itu perlu mengetahui bahawa ada musuh-musuh di dalam diri kita. Apa itu Dajjal di dalam diri kita? Dajjal di dalam diri kita ialah merupakan sifat-sifat kejelekan di dalam diri kita, iaitu lambang Dajjal di dalam diri kita ialah personality. Sifat Dajjal yang sebenar adalah personality. Pada awalnya, sifat-sifat kejelekan pada diri kita, iaitu sifat-sifat kejahatan pada diri kita. Itulah Dajjal. Dikatakan Dajjal bermata buta sebelah, iaitu sebelah kanan matanya buta. Apa maksudnya di dalam diri kita? Maksud mata Dajjal sebelah kanan buta bermaksud, jika kamu tutup mata kanan kamu dan kamu buka mata kiri kamu, mata kanan ibarat akhirat, mata kiri ibarat dunia. Maknanya, maksud Dajjal bermata satu ialah orang yang buta hatinya kepada akhirat dan hanya melihat dunia semata-mata. Maka di dalam diri kita, jika ada sifat begitu, maka itulah Dajjal di dalam diri kita. Yang kedua, Dajjal dikatakan tempang kakinya. Dajjal dikatakan tempang kakinya sebelah. Sebelah kanannya tempang dan sebelah kirinya elok. Apa maksudnya di dalam diri kita? Maksudnya sifat yang tidak adil di dalam diri kita. Yang tidak adil di dalam diri kita. Biasanya sifat ini dipegang oleh pemerintah. Tidak kira pemerintah siapapun. Jika orang itu mempunyai kuasa, maka orang itu tidak adil, berat sebelah, maka itu adalah suatu sifat Dajjal di dalam diri mereka dan diri kita. Maka jika kita tengok pada hari ini,
politik pada hari ini berat sebelah, tuan-tuan. Terlalu berat sebelah, tempang kakinya. Itulah maksud Dajjal. Maknanya jika mereka memerintah negara, contoh negara Malaysia, mereka memerintah, orang yang mereka sokong, mereka bagi semua apa yang mereka mahu. Tetapi orang yang tidak menyokong mereka, mereka tidak bagi apa yang mereka mahu. Padahal cukai itu dibayar oleh semua rakyat. Cukai kereta, cukai jalan, dan segala cukai yang kita bayar itu adalah hak rakyat. Jadi kenapa perlu memilih-milih? Yang sokong dia, maka dia bagi. Yang tak sokong, dia tak bagi. Maka itulah Dajjal di dalam diri kita. Yang ketiga, sifat Dajjal dalam diri kita ialah, yang dikatakan Dajjal apabila muncul, jika seseorang itu tidak mengikutinya, maka dalam kampungnya itu akan binasa. Dalam kampungnya itu akan jatuh miskin, akan kering airnya, dan pelaku makanan semua tidak ada, kering. Maka sesiapa yang mengikuti Dajjal nanti, maka akan hidup mewah, akan hidup selesa, akan hidup bergembira di bawah naungan Dajjal itu. Itu adalah sifat di dalam diri kita, iaitu sifat kepimpinan yang ada pada hari ini. Kepimpinan, tak kiralah kepimpinan negara atau negeri atau daerah atau kampung, jika berat sebelah. Contoh, jika kamu tidak mengikuti aku, maka aku tidak akan bagi air kepada kamu. Aku tidak akan bagi loji air kepada kamu. Aku tidak akan bina bandar kepada kamu. Aku tidak akan memberi kemewahan kepada kamu. Dan aku tidak akan majukan negeri kamu. Dan aku tidak akan majukan kampung kamu. Tidak akan majukan tempat ini. Maka itulah sifat-sifat Dajjal di dalam diri kita. Yang pada hari ini, yang kita lihat pada politik pada hari ini, banyak sifat-sifat Dajjal ini yang timbul. Iaitu jika orang yang tidak menyokongnya, jika dalam kampung itu dipegang terlalu banyak orang yang menyokong politik lain selain politik pemerintah, maka kampung itu tidak akan maju, kampung itu tidak akan mewah. Contoh yang kita tengok pada hari ini, Kelantan memang tidak akan maju. Kerana apa? Kerana Kelantan melawan pemerintah. Sejak daripada dahulu lagi melawan pemerintah, tidak mahu ikut pemerintah, maka kampung mereka miskin. Kampung mereka dikelihatan bukan bandar, walaupun kampung mereka orang-orangnya kaya, tapi tidak ada kemewahan, tidak ada kemudahan, tidak ada bandar. Maka itulah sifat-sifat Dajjal yang ada pada diri kita. Dan sifat-sifat itu dipegang oleh pemimpin-pemimpin kita pada hari ini. Maka itulah Dajjal. Maka sifat-sifat kejelekan itulah Dajjal di dalam diri kita. Dan jika Dajjal itu dikatakan, Dajjal itu bergerak seperti hujan, fitnahnya itu bergerak seperti hujan, maka maksudnya Dajjal bergerak seperti hujan ialah fitnah yang dibuat oleh ahli-ahli politik pada hari ini, iaitu sifat-sifat ingin memfitnah orang, bergerak seperti selaju hujan, iaitu internet. Kita tengok internet pada hari ini, senang dalam Facebook, fitnah bermacam-macam dalam Twitter, dalam TV berat sebelah, hanya buat apa yang kerajaan buat, orang lain pembangkang tak buat. Pembangkang buat, dia tak cakap dalam TV. Maka itu juga sifat Dajjal. Sifat Dajjal dia ada pada diri setiap orang, setiap pemimpin dan setiap orang di dalam diri kita. Kena faham, itulah sifat Dajjal. Maka perlu fahami, Dajjal di luar diri pun ada dan Dajjal di dalam diri kita pun ada. Jika kita tidak mempercayai Dajjal di luar diri, maka kafir. Kerana Dajjal di luar diri itu ialah memang betul-betul ada, yang akan datang pada suatu hari nanti. Itu adalah ilmu syariat. Di dalam diri kita juga ada Dajjal, iaitu sifat-sifat Dajjal di dalam diri kita. Maka di dunia di dalam diri ada juga. Apa sahaja dunia di luar diri ada di dalam diri. Kita kena faham. Maka Dajjal di luar diri dan Dajjal di dalam diri kita perlu pegang. Kita perlu ketahui bahawa jangan membuang salah satunya.
Jika kita percaya bahawa ada Dajjal di luar diri tapi kita tidak pegang bahawa ada Dajjal di dalam diri, maka itu fasik. Jika kita tidak percaya Dajjal di luar diri itu ada, tetapi kita percaya Dajjal di dalam diri sahaja ada, maka kita sudah tertipu. Kerana Nabi Muhammad SAW sudah termaktub di dalam hadis Nabi bahawa sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi tersesat dengan kapal, terjumpa sebuah pulau dan terjumpa dengan Dajjal. Ada satu hadis Nabi itu. Maka itu adalah kisah yang benar. Takkan Nabi mahu menipu. Itulah syariat. Maka penzohiran sifat itulah syariat. Yang dikatakan Dajjal itu disembunyikan oleh Allah ialah sifat-sifat itu ada sembunyi di dalam diri kita. Sifat-sifat itu ada sembunyi di dalam diri kita. Sifat-sifat Dajjal tadi tersembunyi di dalam diri kita. Dikatakan Dajjal itu dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak tahu. Maknanya dikurung sekarang pada diri kita, pada ilmu hakikat ialah nafsu kita. Dikurung oleh jasad. Nafsu ini mempunyai tujuh nafsu. Nafsu amarah, nafsu muhalmah, nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. 7 lapis nafsu ini perlu kita sembelih, perlu kita pancung, perlu kita pukul, perlu kita habiskan dan perlu kita islamkan. Maka Dajjal di dalam diri kita ialah, pada hakikatnya ialah nafsu amarah kita. Itulah Dajjal dalam diri kita. Itulah Allah Ta'ala takdirkan Dajjal itu dikurung. Dajjal itu dikurung oleh Allah tapi tidak kelihatan. Manusia tidak kelihatan. Pada syariatnya Tuhan takdirkan. Itu memang betul-betul ada. Tapi Dajjal di dalam diri kita juga dikurung, iaitu nafsu kita. Sifat-sifat kejelekan kita. Sifat-sifat tidak adil pada orang lain. Sifat yang buta hati kepada akhirat dan celik kepada dunia. Dikatakan juga bahawa Dajjal itu berkulit hitam seperti negro, berkulit hitam dan berambut kerinting. Maksudnya ianya gambaran seperti nafsu manusia. Nafsu manusia itu hitam. Walaupun mukanya sama dengan kita tapi hitam. Hitam sangat-sangat, itulah nafsu. Maka Tuhan zahirkan Dajjal itu. Jika kamu tidak dapat melihat nafsu kamu, maka kamu lihatlah Dajjal itu. Sifat-sifat kejahatan yang Tuhan zahirkan, itulah Dajjal. Diharap semua faham tentang Dajjal. Dan dikatakan Dajjal itu terdapat tulisan kafir di dahinya. Maknanya ramai pada hari ini orang Islam mengikuti orang-orang kafir sedikit demi sedikit dan sejengkal demi sejengkal. Maka itulah sifat Dajjal dalam diri kita. Sehingga mereka kagum dengan apa yang orang kafir lakukan, sehingga mereka turut mereka. Ini bahaya tuan-tuan. Itulah Dajjal dalam diri kita. Agar semua faham. Jangan kita melihat duniawi saja. Lihatlah akhirat. Ingatlah akhirat itu adalah tempat yang kekal. Duniawi adalah tempat ujian dan tempat sementara. Tempat kita berteduh sahaja. Semoga ianya bermanfaat sahabat sekalian. Sebab sahabat sekalian jangan lupa beramal, berzikir, bangun solat malam, melawan hawa nafsu, sembelihlah hawa nafsu, berperanglah dengan hawa nafsu. Maka semoga kita berjaya melawan Dajjal di dalam diri kita dan membuang sifat-sifat Dajjal di dalam diri kita agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beramal.